Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya berpesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap takwa, dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan mereka yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat, insya-Allah. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berada dalam bulan Rabiul Akhir. Dalam khutbah yang lepas, saya berkongsi dengan tuan-tuan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang berlaku pada bulan Rabiul Awal. Sekarang kita berada dalam bulan Rabiul Akhir. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada suatu istiwa yang berlaku yang dinamakan peristiwa pengusiran Yahudi Bani Nadir. Ianya dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b yukhribuna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Shadaqallahul azim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka. Pada saat pengusiran kali pertama, kamu tiada menyangka bahawa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahawa benteng-benteng musuh mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari azab yang tidak mereka sangka, dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati-hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan-tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi iktibar, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Surah Al-Hasyr ayat kedua. Pada hari ini kita merenung kepada nasib umat Islam, dan kita mendapati bahawa masih belum menemui sinar dan kebahagiaan yang hakiki. Setelah begitu lama kita dijajah dan terjajah oleh kesesatan ideologi ciptaan manusia. Di samping ada beberapa lagi negara umat Islam yang dijajah secara fizikal. Musuh-musuh Islam yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak didik mereka menyerang umat Islam dari pelbagai sudut dengan penuh kebencian dan tidak memberi ruang langsung kepada umat Islam. Suasana ini berlainan dengan zaman kehebatan dan keagungan Islam ketika ia ditampuk pemerintahan, sebagaimana yang pernah kita saksikan
di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah yang saya akan bentangkan selepas ini, iaitu kisah peristiwa pengusiran Yahudi Bani Nadir keluar daripada kota Madinah setelah mereka mencuba untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah kisah tersebut bermula? Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, kronologi peristiwa pengusiran Bani Nadir ini bermula apabila Nabi SAW berhasrat untuk pergi ke kampung Yahudi tersebut, nak bincang tentang bayaran diat di atas pembunuhan Bani Kilab. Ada berlaku pembunuhan, maka Nabi SAW nak selesaikan, nak settle dengan Yahudi Bani Nadir. Bani Nadir menerima pelawaan Nabi SAW untuk masuk ke kampung tersebut, dan disuruhlah Nabi bersama-sama dengan para sahabat duduk di tepi satu bangunan. Nak jadikan cerita, mereka sebenarnya telah merancang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Diupah seorang nama Amr bin Jahsh untuk ditugaskan membunuh Nabi SAW dengan membawa satu batu yang besar, nak dilemparkan ke atas tubuh Nabi Muhammad SAW, dengan harapan Nabi akan mati dan Islam akan dimusnahkan. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang kita sayangi, yang kita kasihi. Nabi Muhammad SAW mendapat berita daripada malaikat Jibril tersebut, dikatakan mereka nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW bergegas keluar daripada kampung tersebut dengan sahabat-sahabatnya. Tak habaq kat sama-sama pun, keluar terus. Sahabat-sahabat ingat mungkin Nabi ada urusan penting, terpaksa keluar begitu sahaja. Sedangkan Nabi SAW telah mendapat perkhabaran bahawa Yahudi Bani Nadir ni nak bunuh Nabi Muhammad SAW dengan melemparkan satu batu yang besar ke atas jasad Nabi Muhammad SAW. Bila balik ke Madinah, Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat apa yang berlaku. Maka Nabi Muhammad SAW ketika itu seorang ketua negara. Nabi menjadi pemerintah di kota Madinah. Peristiwa ini berlaku pada tahun ke-4 Hijrah. Kalau kita boleh tengok timeline dia, Hijrah, kemudian berlaku Perang Badar, lepas tu berlaku peristiwa Bani Qainuqa, lepas tu tahun ke-4 Hijrah berlaku ni peristiwa ini, supaya kita faham bagaimana kekuatan umat Islam ketika itu. Maknanya Islam sudah ada negara, dan Yahudi ini bernaung di bawah Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi menghantar seorang utusan, Muhammad bin Maslamah, beri tempoh 10 hari sahaja untuk meninggalkan Madinah. Diancam kalau hampa tak keluar daripada Madinah ini, kita akan melakukan hukuman pancung kepada semua. Maka Yahudi Bani Nadir sedia patuh kepada arahan Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana mereka telah melanggar perjanjian. Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi SAW telah membuat satu piagam Madinah. Jadi dalam piagam tersebut ada perjanjian-perjanjian tertentu, dan Yahudi Bani Nadir ini telah melanggar perjanjian tersebut. Apabila mereka telah melanggar, maka Nabi SAW mengancam untuk menghalau mereka daripada kampung Bani Nadir tersebut. Kemudian datanglah peranan kaum munafikin, orang munafik, orang yang berpura-pura Islam di belakang Nabi Muhammad SAW. Nama dia Abdullah bin Ubay. Dia try slow talk dengan Yahudi Bani Nadir. Dia kata, hampa jangan lari, saya backup kamu, saya sokong kamu. Di sana ada 2,000 tentera-tentera saya, ada 2,000 penyokong-penyokongku akan menyokong, dan
akan membantu kamu sekiranya Muhammad ini datang menyerang kamu. Maka mereka pun termakan dengan pujukan tersebut. Seorang Yahudi Huyai bin Akhtab hantar utusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kami tidak akan keluar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan bala tenteranya ke kampung Bani Nadir. Bila menyerang, Yahudi ketakutan, lari bertempiaran di sebalik-balik bukit, di sebalik-balik bangunan-bangunan, pohon taman dan kebun-kebun mereka. Nabi SAW mengarahkan kepada para sahabat untuk tebang semua pokok taman, bakar semua pokok taman. Dan ini dirakamkan dalam surah Al-Hasyr ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi'idznillah wa liyukhziyal fasiqin." Apa sahaja yang kamu tebang dari pohon-pohon kurma milik orang kafir itu, atau yang kamu biarkan berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah. Dan kerana dia hendak membiarkan kehinaan kepada orang-orang fasik. Maka apabila berlaku yang demikian, kaum munafik katanya ada 2,000 orang akan membantu, tidak kunjung tiba. Bani Ghatafan yang juga berbangsa Yahudi pun tidak membantu mereka. Apabila dikepung selama 6 hari, setengah ulama kata 15 hari dikepung, mereka sudah tidak tahan, bantuan tidak datang. Mereka merasa tertipu dengan kaum munafik, maka mereka lari. Ada keluar ke Khaybar, sebahagiannya keluar ke Syam, meninggalkan kampung halaman mereka kerana tekanan daripada umat Islam. Rasulullah SAW membenarkan mereka keluar dari Madinah, bawa hamba-hamba sahaya mereka, bawa barang sekadar muat di atas unta, kecuali senjata mereka tinggalkan. Mereka pun keluar dari Madinah sebagaimana yang diarahkan. Di mana didapati mereka telah merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri, bawa pintu, jendela, alat-alat rumah yang mampu dibawa bersama. Dan hanya ada 2 orang sahaja menerima Islam, iaitu Yamin bin Amru dan Abu Sa'ad bin Wahab. Manakala yang lain meninggalkan kampung mereka menuju ke Khaybar dan bakinya menuju ke Syam. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kisah yang ringkas yang dikongsikan pada tengah hari ini. Apa yang kita nak cerita? Apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa yang berlaku pada bulan Rabiul Akhir tersebut, pada tahun ke-4 Hijrah? Yang pertama, kita janganlah berpecah belah seperti kaum Yahudi. Mereka ramai ketika berada di kota Madinah. Ada Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah. Tetapi mereka bertelagah sesama sendiri ketika itu. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW, mereka berperang sesama sendiri. Bila Bani Qainuqa, ada satu kisah peristiwa itu berlaku pada tahun kedua Hijrah sebelum. Bani Qainuqa ini diancam kerana perbuatan mereka mencemari kaum muslimah. Nabi Muhammad SAW mengambil tindakan ke atas mereka, tapi Bani Nadir dengan Bani Quraidah buat tak tahu. Kemudian apabila berlaku peristiwa ni, Bani Nadir ni yang dikepung oleh umat Islam, Yahudi-Yahudi lain pun buat tak tahu. Mereka berpecah belah. Mereka tidak saling bantu-membantu antara satu sama lain. Ini Yahudi zaman dulu. Malangnya di zaman ini, perangai Yahudi ini menjangkiti umat Islam, membiarkan saudara-saudara kita diasah oleh musuh, tak mempedulikan saudara-saudara kita yang dihina, dicaci, bahkan ada yang dibunuh. Tidak sepakat dalam hukum-hukum agama,
suka membencikan diri daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan umat Islam sanggup bekerjasama dengan kumpulan-kumpulan lain untuk mengkaburi kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat, Nabi SAW kata, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin fadira'an bi dira'in hatta law dakhalu hudra rabbin la dakhaltumuhu. Qalu man ya Rasulullah, al-yahud wan nasara? Qala faman illa. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang yang sebelum daripada kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sekalipun jika orang yang kalian ikut tu masuk dalam lubang biawak sekalipun, pasti kamu akan mengikuti. Sahabat bertanya, wahai Nabi, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan itu Yahudi dan Nasrani? Baginda menjawab, lantas siapa lagi selain mereka? Inilah yang berlaku kepada kita sekarang ini. Maka kita kena mengambil pengajaran untuk mengelakkan daripada perbuatan ini berlaku kepada kita umat Islam. Nabi SAW hijrah daripada kota Madinah ke kota Mekah ke kota Madinah. Apa yang Nabi SAW buat? Sebelum hijrah, Nabi SAW mempersaudarakan Aus dan Khazraj. Apabila sampai ke Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Dibina masjid sebagai pusat untuk perpaduan umat Islam. Dibina asas kekuatan tersebut. Sampai berlaku peristiwa Yahudi Bani Qainuqa mempersedakan seorang muslimah yang terselak kainnya, diambil tindakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia bertindak untuk membunuh Rasulullah SAW. Nabi SAW menghantar bala tentera untuk menghalau Yahudi Bani Nadir ini daripada perkampungannya. Hasil daripada kekuatan umat Islam. Umat Islam yang kuat akan melemahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Malangnya apa yang berlaku sekarang, 1924 jatuhnya Khilafah Utsmaniyah, 1948 tertubuhnya negara haram Israel. Seluruh dunia, Israel seluruh dunia dijemput oleh British datang ke Palestin untuk membina sebuah negara. Umat Islam hanya mampu melihat sahaja. Maka kita binalah kekuatan kita, perpaduan kita, penyatuan kita, ukhuwah Islamiah sesama kita. Carilah titik persamaan. Kalau nak cari buah gaduh ni memang banyak, tetapi kita carilah persamaan sesama kita, supaya kita boleh hidup dalam keadaan harmoni, membina kekuatan ukhuwah sesama kita, membina kekuatan jamaah kita. Allah SWT akan memberikan kemenangan kepada kita seumpama kegemilangan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW, seumpama kegemilangan Islam di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab yang berjaya menjatuhkan Rom dan Parsi sekaligus. Hadirin dan jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, demikianlah khutbah ringkas pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil sedikit iktibar dari apa yang disampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wa astaghfirullaha